Iya, kembali semula bersama Dedel selaku caster Anda untuk Grand Final HSN 2023 MLBB peringkat negeri Sarawak, di mana kita menyaksikan game yang kedua, di mana game pertama sebentar tadi berjaya untuk mendapatkan Foxura. Mereka sekarang ini mendahului 1-0 di antara kedua-dua pasukan, dengan Bounty Junior perlu untuk bangkit semula bagi mendapatkan mata mereka, untuk mendapatkan mata yang penyamaan sebenarnya. Dan sekali ini kita telah pun melihat band yang pertama daripada Bounty Junior mengeluarkan Valentina, manakala Foxura mereka sendiri pula yang mengeluarkan Iritel di sini. Tidak mahu menghadapi risiko berhadapan dengan marksman ini, yang boleh dikatakan juga antara marksman yang mendapatkan adjustment serta buff yang cukup besar pada patch kali ini, di mana cukup famous sebenarnya, digunakan di dalam mana-mana tournament maupun di dalam rank game. Dan juga band kedua daripada Bounty Junior sekali lagi memberikan fokus kepada Matilda, tidak mahu membiarkan Ikhwan menggunakan hero ini di bahagian ROM maupun sebenarnya di Yujisu untuk menggunakannya di bahagian mid, kerana kita sedia maklum Matilda merupakan antara hero utility yang boleh digunakan di bahagian ROM maupun di bahagian mid sebenarnya. Dan sekarang ini band yang kedua pula daripada Foxura, Ikhwan. Adakah mereka akan mengeluarkan Fredrin mungkin, tapi tidak. Digi nampaknya sekali lagi yang akan dikeluarkan oleh pasukan Foxura. Adakah mereka akan sekali lagi membawa masuk Akai selaku jungler mereka, ataupun adakah ini hanya sekadar umpanan saja kepada pasukan Bounty Junior untuk mendapatkan hero tersebut untuk mengeluarkan mereka daripada comfort zone? Tapi nampaknya Angela telah pun terlepas, terusnya dikuncikan oleh Superlan NG selaku pick yang pertama untuk Bounty Junior. Manakala Foxura pula Nizu dan juga Rip mendapatkan Fredrin beserta Terizla. Ya, dengan adanya Terizla juga sebenarnya adanya sedikit sebenarnya setup dengan penalty zone tersebut. Jadi dengan ketiadaan Digi, boleh Terizla ini melakukan seberapa banyak hentakan yang beliau inginkan di dalam mana-mana team fight. Sebentar saja lagi, dan Jinside dan juga Post One pada waktu ini. Akai masih lagi terbuka jika mereka ingin dapatkan, dan terus dikuncikan di sini Akai oleh Jinside dengan ketiadaan Digi. Sedikit kelebihan untuk pasukan mereka, tetapi perlu diberikan juga perhatian perempuan sebenarnya. Tapi Post One, Ixia sekali lagi yang akan dikuncikan selaku marksman ataupun goal laner untuk pasukan Bounty Junior. Sekali lagi mereka memberikan kepercayaan. Sekali ini Kai dengan ketiadaan Iritel mungkin boleh membawa masuk Brody ataupun Clean juga sebenarnya boleh digunakan untuk berhadapan dengan Ixia ini. Tetapi Ikhwan nampaknya sekali lagi akan diberikan Rafaela. Ya, benda yang tidak rosak, mengapa perlu kita gantikan? Dan terus saja Rafaela ini yang akan bergerak selaku promo untuk Foxura Esport. Dan band terakhir daripada Foxura sebentar tadi, Yuzong, yang akan dikeluarkan bagi mengelakkan pasukan Bounty Junior mendapatkan hero ini yang boleh bergerak ke bagian backline dengan cukup baik, malah juga boleh melakukan zoning dengan cukup bagus sebenarnya. Tetapi apakah jawapan daripada pengeluaran Yuzong tersebut daripada Bounty Junior dengan Zato, band yang terakhir daripada beliau? Dengan Foxura belum lagi memiliki marksman beserta match mereka di sini, boleh memberikan tumpuan sekira mungkin boleh mengeluarkan Xavier, tapi nampaknya Brody yang akan dikeluarkan bagi mengelakkan Ixia ini yang akan menghadapi tekanan di bahagian lane, di laning phase di dalam perlawanan sebentar saja nanti. Dan sekali ini Kai Piu Piu, apakah dengan ketiadaan Brody, ya Beatrix yang masih terlepas, boleh saja sebenarnya digunakan untuk menghadapi Ixia di bagian goal. Dan sekali ini Arix beserta Zato. Oke, hero match yang akan dibawa masuk di sini. Oh, Zato nampaknya sekali lagi menunjukkan Paquito di sini. Arix akan menguncikan Lilia, dan Paquito sekali lagi juga akan dikuncikan oleh Bounty Junior selaku EXP laner mereka. Dan Arix mendapatkan Lilia, dan Yujisu sekali lagi mengambil Xavier selaku mid laner mereka. Dengan adanya kelebihan high ground di sini, dengan adanya Dawning of Light, ya perlu diwaspadakan daripada pasukan Bounty Junior, kerana bila-bila masa saja Dawning Light ini boleh memakan nyawa mana-mana hero yang memiliki nyawa yang sedikit sebentar saja nanti. Jadi itulah dia drafting yang telah pelengkap di antara kedua-dua pasukan. Masing-masing memiliki strategi masing-masing, dan dengan hero yang telah pun dikeluarkan juga. Adakah ini saatnya untuk Bounty Junior mendapatkan mata penyamaan mereka, ataupun adakah Foxura Esports yang akan mendapatkan mata kedua untuk mendapatkan game
2-0 di antara kedua-dua pasukan. Jadi sama-sama kita saksikan sebentar saja nanti di dalam Line of Dawn di antara kedua pasukan. Bounty Junior menentang Foxura Esports. Siapakah yang akan mendapatkan mata kedua? Adakah Foxura akan terus mengungguli perlawanan yang game yang kedua ini, atau adakah Bounty Junior yang akan memastikan bahawa mereka mampu untuk memberikan saingan pula? Jadi kita masuk ke dalam Line of Dawn untuk menyaksikan game yang kedua di antara Foxura Esports menentang Bounty Junior bagi Grand Final untuk HSN 2023 peringkat negeri Sarawak. Dengan Bounty Junior yang akan bermain di bahagian berwarna biru pula pada ketika ini, dan Foxura yang akan bermain di bahagian berwarna merah. Dan nampaknya masih lagi strategi yang juga masih lagi digunakan pakai oleh kedua pasukan, masih lagi memberikan tumpuan ke bahagian mid dengan dua orang pemain. Dan sekarang di Zato yang akan berhadapan dengan Nizu yang menggunakan Trizla pula di bahagian atas. Jadi sudah pastinya akan menghadapi cabaran yang lebih banyak sebenarnya. Line NG cuba untuk berikan tekanan, cuba untuk mengawal bahagian river pada waktu ini dengan Jinside meneruskan tumpuan terhadap Little Wanderer. Yujisu cuba untuk masuk, tetapi Retribution terlebih dahulu dibuka oleh Jinside untuk memastikan Pokemon ataupun Little Wanderer tersebut menjadi milik pasukan beliau untuk memberikan kelebihan sebenarnya dari segi kawalan map di bahagian river untuk bahagian bawah pada titik ini. Tapi bahagian atas Zato dengan besar akan cuba untuk diberikan tekanan, tetapi Kai, tiga orang pemain daripada Bounty Junior berada di bahagian bawah pada ketika ini untuk memberikan tumpuan kepada goal laner milik pasukan Foxura dengan berjaya untuk mencuri sedikit sebanyak khazanah daripada jungle milik pasukan Foxura pada ketika ini. Melihatlah Zato cuba untuk mengganggu Rip yang cuba untuk memberikan farming beliau di dalam jungle milik pasukan Bounty Junior, dengan Nizu cuba untuk memastikan bahawa gold plating telah pun beliau jatuhkan, tetapi nampaknya Zato masih berjaya untuk mempertahankan turret milik beliau dengan Rip pada ketika ini cuba untuk dikejar, cuba untuk dihalau oleh Jinside beserta dengan Super Line NG memandangkan Turtle yang telah pun hidup, tetapi Zato menghadapi tekanan di bahagian atas tidak mampu untuk EXP laner milik Bounty Junior ini mara ke bahagian Turtle memberikan bantuan. Tapi sekarang ini 3 berlawan dengan 3. Arik cuba untuk masuk penalty zone daripada Mizu Kanero, tapi Jinside berjaya untuk membuka heavy spin, tetapi Turtle berjaya dikuncikan oleh Rip sebentar tadi. Malah Jinside yang didapatkan oleh Foxura First Blood untuk pasukan mereka. Bounty Junior sekali lagi tertewas di dalam perebutan Turtle pada kali ini, dengan pasukan Foxura terus saja memberikan tumpuan terhadap jungle milik pasukan lawan. Blue buff tersebut berjaya untuk dikuncikan. Rip sekali lagi permainan yang cukup kemas daripada Foxura. Mereka coba untuk bermain dengan lebih agresif dengan mendapatkan neutral objektif sebaik yang mungkin, tapi lah kedudukan daripada Nizu yang cuba untuk melakukan cutting lane dengan cukup jauh pada ketika ini. Begitu juga dengan Zato sebenarnya di bagian atas berjaya untuk membersihkan minion secepat yang mungkin. Sekali ini Poswan yang akan cuba dijaga oleh Super Line NG, malah Ikhwan turut berada di situ. Saya kira mungkin akan dijumpai oleh pasukan lawan. Line NG berjaya untuk menjumpai Ikhwan, tapi berjaya beliau pula diberikan tekanan. Rip cuba untuk masuk 4 berlawan dengan 4 di bahagian river pada waktu ini. Ditarik di sini Rip, masih lagi menerima damage cukup besar daripada Arix, tapi lihat di situ dengan adanya heavy spin bersama dengan hard guard. Rip yang akan ditolak ke belakang pada waktu ini, tapi masih lagi mampu untuk berdiri tegak, masih lagi mampu untuk berjaya menyelamatkan diri. Adakah ini tumpuannya? Dan ya, Line NG berjaya untuk mendapatkan kill tersebut. Yujisu Flicker terpaksa digunakan pakai untuk melarikan diri, tetapi beliau masih lagi ditekan. Adanya KPP untuk berikan bantuan, tetapi triple kill diberikan kepada Super Line NG. Shutdown didapatkan oleh Kai, tapi beliau pun diberikan tekanan pada waktu ini. Oh, nyawa sangat rendah, hampir didapatkan, tapi Poswan memastikan kill, berjaya untuk beliau dapatkan. Ibarat keluar daripada mulut buaya masuk ke mulut harimau. Itulah situasi daripada Kai sebentar tadi, berjaya menyelamatkan diri daripada 2 orang pemain, tetapi Poswan berada di waktu yang tepat untuk memberikan last hit terhadap terhadap lawan beliau sebentar tadi. Dengan gold plating di bagian bawah telah pun berjaya diratahkan oleh Bounty Junior, memberikan mereka sedikit sebanyak kelebihan untuk mengejar daripada segi ekonomi, walaupun mereka bukan ketinggalan, mereka sebenarnya yang mendahului pada saat ini dengan
Turtle yang akan menjadi rebutan. Jinside telah pun marah ke bagian hadapan, beliau pula telah pun dapatkan, oh, Hardguard telah pun dibuka bersama dengan Heavy Spin, tetapi Rip satu kali lagi retribution yang cukup baik berjaya menguncikan Turtle tersebut. Arix menerima damage cukup besar. Great Bark dilepaskan oleh Pos 1. Arix dapatkan oleh Rip sebentar tadi. Nizu menjadi Pos 1 sebentar tadi. Penalty zone telah pun dibuka. Nizu mendapatkan kill. 2 kill didapatkan oleh Foxura pada ketika ini. Double kill sekali lagi untuk Nizu. Supulan NG pula yang akan menerima padah, tapi beliau berjaya mendapatkan 1 kill juga. 3 berbalas 1. Walaupun hanya 1 kill, tapi sebenarnya cukup sebenarnya untuk Bounty Junior sekurang-kurangnya mendapatkan 1 trade daripada perkara tersebut. Tetapi Foxura mereka memastikan trade yang lebih besar untuk mereka dengan turret di bahagian atas telah dijatuhkan. Begitu juga dengan di bahagian bawah. Kemenangan yang besar untuk Foxura walaupun mereka ketinggalan dari segi gol pada waktu ini. Bukan mereka ketinggalan, mereka mendahului daripada segi gol pada waktu ini. 1000 gol sebenarnya memisahkan di antara kedua-dua pasukan, dengan Bounty Junior yang menerima tekanan sebagaimana yang mereka hadapi di dalam game yang pertama, dengan Foxura yang bergerak dengan lebih agresif sentiasa untuk melakukan map control sebenarnya pada waktu ini. Dengan sekarang dia bergerak berempat. Arix hampir-hampir terkena snipe sebentar tadi. Di mana jika terkena, saya kira boleh sebenarnya hilang separuh nyawa daripada seorang Lilia. Tapi nak kedudukan pada 2 EXP lainnya kedua pasukan ini masing-masing melakukan cutting lane sejauh yang mungkin bagi memberikan kelebihan untuk mereka bergerak melakukan rotation untuk menjoin team fight yang mungkin akan berlaku. Saya kira di bahagian tengah pada waktu ini Foxura mereka mengawal sehabis baik di bahagian tengah. Bahagian sungai juga telah pun mereka kawal, tapi Zato bersembunyi jauh nampaknya. Mungkin besar cuba untuk melakukan ambush terhadap oleh pasukan lawan. Foxura bergerak beriringan berempat bertiga pada waktu ini dengan kelebihan yang dimiliki oleh seorang support ROM sebenarnya, support healing hingga adanya Rafaela. Jadi itu adalah kelebihan yang cukup besar untuk pasukan mereka untuk bergerak bersama-sama. Dan sekarang ini Turtle yang ketiga. Adakah kali ini Jinside mampu untuk mencuri ataupun adakah Rip akan sekali lagi berjaya mendapatkan Turtle tersebut? Oh, masuk dengan adanya Hardguard. Sekali lagi retribution yang baik. Rip menguncikan Turtle yang ketiga, tapi Arix dalam bahaya. Beliau terperangkap. Kai memastikan kill menjadi milik beliau. Jinside dalam bahaya. Mega kill untuk Nizu. 2 kill sekali lagi berjaya didapatkan oleh Foxura. Sekali lagi kemenangan yang besar dengan mendapatkan Turtle, malah dengan adanya 2 kill. Pos 1 sebentar tadi hampir saya didapatkan, tetapi Supulan NG terkena sniping. Zato pula pada waktu ini cuba untuk bergerak ke bagian hadapan, menerima damage yang cukup besar, terpaksa untuk berundur. Foxura menguasai game ini sepenuhnya, menjadi milik mereka. Neutral objektif 1 demi 1 mereka dapatkan. Kill juga, dan sekali ini Zato yang akan berhadapan dengan Kai. Pada waktu ini cuba untuk masuk Zato, tapi damage cukup besar daripada Kai Piu Piu berjaya memastikan Zato untuk berundur daripada terus memberikan damage terhadap diri beliau, dengan sentiasa dijaga sebenarnya oleh Ikhwan. Malah Yujisu juga pada waktu ini. Jinside ditangkap di situ. Adakah beliau akan dikorbankan? Tidak, masih lagi mampu untuk bertahan. Diganggu sedikit sebenarnya, dirusuh buff milik beliau. Dengan di bagian atas, Nizu memastikan satu lagi turret milik pasukan lawan berjaya untuk dijatuhkan, memberikan mereka penguasaan yang cukup besar. Bounty Junior perlu melakukan sesuatu jika mereka ingin comeback di dalam game ini. Dengan Foxura yang nampaknya bergerak dengan sangat agresif, menguasai game, menguasai map sebesar yang mereka dapat dengan bagian river, boleh saya katakan telah mereka kuasai sepenuhnya. Dengan Lord dia akan hidup 30 saat saya lagi. Arix menerima damage pada Downing of Light sebentar tadi, tetapi masih lagi terselamat. Dengan turret demi turret yang akan didapatkan oleh Foxura pada ketika ini. Bounty Junior mereka tertekan, bukan agak sebenarnya, memang tertekan oleh alih pasukan lawan pada ketika ini. Sang Musang mengganas dengan cukup baik pada waktu ini. Mereka cuba untuk mendapatkan turret di bagian tengah ini dengan Lord. Sebentar saja lagi akan hidup. Dengan Zato di bagian atas cuba untuk mendapatkan turret dan berjaya. Beliau jatuhkan dengan Lord. Sudah pastikan menjadi tumpuan, tapi dia adalah kedudukan pada Yujisu dan juga Rip. Berjaya untuk mendapatkan blue buff milik Jinside sebentar tadi, yang nampaknya tidak mahu merisikokan retribution beliau untuk digunakan. Tapi sekarang ini Lord yang telah pun dimulakan oleh pasukan Foxura.
3 orang pemain daripada pasukan mereka telah pun berkumpul. 4 orang telah pun tiba dengan adanya Nizu. Ikhwan juga telah pun tiba. 5 orang pemain daripada bukan Bounty Junior tetapi Foxura telah pun menguasai bahagian lot. Dengan lot akan menjadi lot yang percuma untuk mereka. Dengan Jinside diberikan tekanan pada waktu ini. So penalty zone tidak. Hampir-hampir mendapatkan Jinside sebentar tadi. Ia terpaksa untuk berundur menerima damage yang cukup besar. Downing Light dilepaskan juga. Tidak mendapatkan sesiapa. Masih lagi bertahan 5 berlawan dengan 5. Walaupun kelebihan dimiliki oleh Foxura. Dengan mereka yang memiliki lot yang akan bergerak di bahagian atas pada waktu ini. Bounty Junior perlu mempersiapkan pertahanan mereka sebaik yang mungkin. Yang kita lihat itemization daripada kedua-dua pasukan. Yang kita lihat jungler milik kedua pasukan iaitu Jinside daripada Bounty Junior telah pun menyiapkan Guardian's Helmet, manakala Rip telah pun menyiapkan 2 item iaitu Radiant Armor beserta dengan Blade Armor pada ketika ini, menyebabkan beliau sangat sukar untuk dijatuhkan. Dengan beliau juga yang menjadi antara frontliner yang cukup kebal untuk Foxura di bahagian hadapan. Di sebalik dan bersama-sama di samping Nizu Kaneru sebenarnya. Nah sekarang ini turret di bahagian tengah akan menjadi tumpuan oleh pasukan Foxura dengan lot di bahagian atas yang semakin diiringi. Wave management juga semakin baik pada waktu ini. Di bahagian atas dengan di bahagian tengah juga telah pun tiba. Walaupun Zato cuba untuk memotong di bahagian bawah, tapi sekarang ini 4 berlawan dengan 5. Bounty Junior perlu mempersiapkan pertahanan mereka sebaik yang mungkin. Lot telah pun tiba mengetuk pintu milik Bounty Junior. Pertarungan yang berlangsung pada ketika ini. Oh, masih lagi. Oh, Rip berjaya untuk mendapatkan turret tersebut sebentar tadi. Tidak ada sebarang kematian, tetapi turret di bahagian tengah akan cuba diberikan perhatian oleh Kai. Masih lagi mampu berdiri, tapi nak kedudukan pada Zato. Cuba untuk memotong minion wave daripada Foxura. Tugas yang baik dilakukan oleh EXP laner milik Bounty Junior ini. Walaupun beliau tidak terlibat sepenuhnya di dalam mana-mana team fight, tapi beliau sentiasa melakukan wave management dengan baik bagi mengelakkan wave minion daripada Foxura untuk bergerak dengan lebih bebas sebenarnya. Cuba untuk menghalang, mengganggu gugat, melenyahkan sedikit sebanyak masa untuk pasukan Foxura melakukan sebarang push dengan begitu cepat sebenarnya. Bounty Junior masih lagi terselamat walaupun mereka sekali lagi nampaknya seakan-akan dejavu. Mereka kehilangan satu pintu rumah milik mereka. Dengan Jinside yang diberikan tekanan dengan cukup besar. Lihatlah perbezaan level di antara kedua pasukan. Rip telah pun mendapatkan level 15, manakala Jinside masih lagi level 11 pada waktu ini. Dengan Zato sebenarnya yang boleh dikatakan antara level tertinggi bagi pasukan Bounty Junior. Dengan Jinside, Ikhwan dan juga Rip cukup berani untuk berada di bahagian hadapan untuk memberikan vision kepada pasukan yang lain. Bounty Junior terpaksa berkumpul sahaja berlima di bahagian base milik mereka. Dengan Zato masih lagi bertindak nakal, cuba untuk membersihkan minion secepat yang mungkin. Zato mungkin dugaan besar akan dijatuhkan. Beliau digepong pada waktu ini, terkena stun daripada Ikhwan. Tapi Jinside memastikan Rip tidak meneruskan perjalanan ke bahagian bawah untuk menyatukan EXP laner milik mereka. Dengan Lord yang kedua telah pun hidup. Luminous Lord ini sudah pastinya akan menjadi rebutan di antara kedua pasukan. Tetapi saya kira Foxura kemungkinan besar akan berjaya untuk mendapatkan perkara tersebut. Tapi sekali ini Pos 1 yang cuba didapatkan adanya hard guard untuk menyelamatkan beliau. Walaupun sebentar di penalty zone yang dilepaskan oleh Nizu, Running Light dilepaskan, masih lagi terselamat marksman milik Bounty Junior sebentar tadi. Sekarang ini Jinside cuba untuk menangkap Nizu, tapi tidak hanya melupakan saja hasrat tersebut. Memenangkan Nizu merupakan antara hero yang cukup keras untuk dijatuhkan. Dengan Lord telah pun dimulakan oleh Rip dan juga Kai. Dia akan menjadi satu lagi Lord yang percuma untuk pasukan Foxura. Tapi lihat kedudukan daripada Zato melakukan split pushing di bahagian bawah. Beliau berjaya mendapatkan satu. Saya kira kemungkinan besar turret yang kedua juga ini berjaya untuk beliau dapatkan. Masih lagi memberikan fokus. Ya, auto turret berjaya untuk beliau jatuhkan. Berundur pada ketika ini EXP laner milik Bounty Junior ini langsung tidak menghiraukan sebarang pertempuran yang berlaku. Beliau terus-menerus melakukan split pushing, terus-menerus untuk mengamal wave minion daripada alih-alih pasukan lawan. Dengan Lord telah pun muncul, telah pun bergerak, berarak diiringi minion di bahagian tengah. Dengan Bounty Junior perlu mempersiapkan pertahanan mereka. Lord telah pun menceroboh wilayah milik mereka pada ketika ini. Jinside membuka Magic Sentry, tetapi sekarang ini Lord yang akan menjadi tumpuan. Cuba untuk diberikan tekanan.
Kai di bahagian atas dan juga Zato cuba untuk membersihkan minion. Sekarang ini Jinside terpaksa untuk buka heavy spin. Lord berjaya untuk dijatuhkan. Jinside masih lagi terselamat dengan adanya hard guard sebentar tadi. Hampir saja tusukan daripada Fredrin ini untuk mendapatkan nyawa beliau, tapi sekarang ini telah pun masuk oleh pegawai Foxura, berjaya di situ untuk melakukan sesuatu, tapi dengan adanya barrage daripada pos 1 berjaya memastikan minion wave berjaya untuk dikawal. Pada ketika ini masih lagi belum ada kematian Arix. Unstoppable untuk Nizu sebentar tadi mendapatkan 1 kill. Kai mendapatkan Jinside. 2 orang pemain daripada Bounty Junior telah pun dijatuhkan. Ini peluang besar untuk Foxura. Zato menerima nasib yang sama, terpaksa untuk berundur. Kai Piu Piu memastikan kristal menjadi milik mereka. 2-0 mata yang kedua untuk pasukan Foxura. Sang Musang mengganas menghadapi sang pemburu muda ini. Kita saksikan MVP pada kali ini pula yang akan diberikan kepada Nizu Kaneru yang menggunakan Terizla dengan KDA 503, tuan-tuan puan-puan. Dengan beliau yang sentiasa mencari ruang, mencari masa untuk melakukan setup, untuk menangkap sebenarnya Arix mahupun pos 1 di bahagian belakang sebentar tadi. Walaupun dengan adanya kelebihan Angela, dengan adanya hard guard, tetapi itu tidak menghalang Nizu untuk berjaya ke bahagian belakang mencari damage dealer milik pasukan Bounty Junior. Jadi itulah dia game yang kedua dengan Foxura mendapatkan mata yang kedua. Jadi adakah kita akan menyaksikan game yang terakhir sebentar saja nanti, ataupun adakah Bounty Junior akan bangkit untuk mendapatkan mata yang pertama untuk mengheret perlawanan ini lebih lama, kerana ini merupakan siri best of 5. Jadi kita akan berehat buat seketika untuk memberikan ruang kepada pemain-pemain untuk bersiap sedia menghadapi game yang seterusnya.